Saya ingin memperjelaskan sedikit tentang pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2, kerana selepas ini saya yakin Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Nayana Marikan tentu saja akan membuat perincian mengenai perkara yang dibenarkan untuk sektor sukan dan rekreasi ini. Mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah bersetuju untuk membenarkan pembukaan semula sektor perniagaan yang berkaitan dengan sukan, seperti gimnasium, dewan tertutup seperti dewan badminton, kompleks sukan pelbagai, pusat snooker dan pusat-pusat sukan lain, bermula pada 15 hari bulan Jun 2020. Bagaimanapun, operator kompleks sukan perlu mengisi borang notifikasi pembukaan terlebih dahulu melalui laman web MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi rujukan SOP dan untuk tujuan pemantauan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Borang notifikasi boleh diakses bermula hari ini, 8 Jun. Mesyuarat juga bersetuju untuk memberi kebenaran kepada orang awam untuk melakukan aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak ada sentuhan badan di dalam atau di luar dewan bermula 15 Jun. Contohnya seperti sukan individu, badminton, olahraga, angkat berat, sukan permotoran 2 roda dan 4 roda, sukan ekstrim, payung terjun, papan luncur, paramotor. Begitu juga sukan rekreasi, riadah seperti senam aerobik, yoga dan sebagainya. Kebenaran ini perlu mematuhi penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter untuk aktiviti statik seperti angkat berat, berlari atas treadmill, dan 3 hingga 5 meter untuk aktiviti dinamik seperti latihan bola sepak, hoki dan rugby. Bagi sukan berpasukan seperti bola sepak, hoki, rugby, bola jaring dan sukan tempur combat seperti karate, taekwondo, silat dan sebagainya, keputusan mesyuarat masih kekal tidak boleh dimainkan secara permainan. Ya, ini berbeza. Saya sebut tadi latihan boleh. Silat misalnya, mereka berlatih bersendirian, boleh. Ya, mereka berlatih bersendirian dengan penjarakan sosial, mereka boleh, itu boleh. Tetapi tidak boleh ada silat yang bertempur antara satu sama lain, kerana itu akan menunjukkan sentuhan fizikal di antara pesilat tersebut. Jadi untuk latihan boleh. Begitu juga bola dia berlari-lari untuk program mereka berlari dan ada senaman, tetapi secara individu. Tapi tidak boleh ada games yang ada antara 2 pasukan. Jadi ini keputusannya telah pun kita putuskan. Dan jarakan sosialnya tetap 3 hingga 5 meter antara setiap individu semasa latihan tersebut. Adalah diingatkan bahawa penganjuran kejohanan, acara dan pertandingan sukan masih kekal tidak dibenarkan lagi untuk fasa ini bagi mengelakkan perhimpunan ramai juga. Jadi pertandingan tidak dibenarkan, dan walaupun ada cadangan supaya pertandingan tanpa penonton, tetapi saya dah sebutkan tadi, acara yang melibatkan sentuhan fizikal masih tidak dibenarkan. Begitu juga dengan aktiviti sukan air di kolam renang juga masih kekal tidak dibenarkan. Jadi pihak KBS, MKN dan KKM akan terus berbincang di dalam menyelaraskan SOP yang lebih terperinci sebelum membuat keputusan. Jadi sekarang ni kita masih tidak benarkan
sukan kolam renang public ataupun private di kondo. Jadi begitu jugalah dengan sukan renang dan juga sukan yang memerlukan mereka berada di kolam air dan sebagainya. Secara asasnya, terdapat 4 perkara dalam senarai larangan sektor sukan dan rekreasi fasa 2, iaitu yang pertama, tiada penganjuran sebarang kejohanan dan pertandingan, tiada aktiviti sukan dan rekreasi yang bersentuhan badan, tiada permainan atau perlawanan bagi sukan berpasukan dan sukan tempur atau combat, dan yang ketiga, tiada aktiviti dalam kolam renang. Jadi itulah perkara-perkara asas tentang sukan.